Baiklah, kita lihat contoh daripada sudut pengiraan. Anda katalah syarikat Aura Jewels, dia sedang mempertimbangkan dua projek. Projek pertama, projek Diamond. Projek yang kedua, projek Aqua Marine. Syarikat Aura Jewels ni tadi menetapkan kadar pulangan yang dikehendaki sebanyak 10% untuk kedua-dua projek, dengan pelaburan awal untuk kedua-dua projek juga sama, iaitu RM30,000, dan tempoh bayar balik maksimum yang ditetapkan adalah 4 tahun. Tentukan projek mana yang harus dipilih berdasarkan teknik tempoh bayar balik terdiskaun. Aliran tunai adalah seperti berikut. Tahun 1 hingga tahun 5. Kalau kita lihat kat sini, projek Diamond, aliran tunai masuknya sama setiap tahun selama 5 tahun. Manakala bagi projek Aqua Marine, tahun 1 RM15,000, tahun 2 RM14,000, tahun 3 RM13,000, tahun 4 RM12,000 dan tahun kelima RM11,000. So, untuk projek Aqua Marine ini dikatakan aliran tunai tidak seragam. Baiklah, kita kira dahulu TBBD untuk projek Diamond. Bagi TBBD, walaupun aliran tunai seragam maupun tidak seragam, cara pengiraan adalah sama, di mana langkah pertama, anda semua perlu membina jadual yang mempunyai 5 kolom. Kolom pertama adalah tahun, kolom kedua aliran tunai, kolom ketiga PVIF, kolom keempat nilai kini aliran tunai dalam ringgit Malaysia, dan yang terakhir, kolom yang kelima adalah nilai kini aliran tunai terkumpul dalam RM juga. Okey, so untuk kolom pertama, tahun, okey, kita salin balik daripada tahun 1 hinggalah tahun 5. Begitu juga aliran tunai dalam ringgit Malaysia. Boleh kita tulis sekali sahaja tajuk RM, so mewakili untuk setiap baris daripada tahun 1 hingga 5 tadi RM9,000. So kita salin balik RM9,000 tahun pertama, RM9,000 tahun kedua, RM9,000 tahun ketiga, RM9,000 tahun keempat dan seterusnya lah sampai tahun kelima RM9,000. Okey, kemudian untuk kolom yang ketiga, okey, kita tengok jadual nilai masa wang. PVIF pada kadar pulangan tadi diberikan 10%. Kita tengok 10%. N1, okey, kita akan dapat 0.9091. Kemudian kita lihat jadual PVIF 10%. N2, kita akan dapat nilai 0.8264. Kemudian lihat PVIF 10% 3, kita akan dapat 0.7513. Kemudian kita lihat jadual yang sama lagi PVIF pada kadar pulangan 10% tapi N4, kita akan dapat 0.6830 dan seterusnya. 10% N5, kita akan dapat 0.6209. Kemudian untuk mencari nilai kini aliran tunai, kita darabkan aliran tunai tahun pertama darabkan dengan faktor terdiskaun tadi 0.9091 darabkan dengan 9,000, maka kita akan dapatlah nilai kini aliran tunai pada tahun pertama adalah RM8,181.9. Begitu juga kita gunakan cara yang sama untuk nilai kini aliran tunai pada tahun kedua, di mana aliran tunai tahun kedua kita darabkan dengan PVIF tahun kedua 0.8264 dengan 9,000 tadi, maka kita akan dapat nilai kini aliran tunai pada tahun kedua adalah RM7,437.6. Begitulah seterusnya kita darabkan, okey, untuk setiap aliran tunai sampai tahun yang kelima. Okey, kemudian untuk mencari nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun pertama. Okey, kalau kita lihat kat sini, okey, nilai dia sama dengan nilai kini aliran tunai pada tahun pertama tadi. Ini disebabkan kerana pada tahun sebelumnya tak ada aliran tunai yang masuk. Jadi, nilai kini aliran tunai terkumpul tahun pertama tadi
sama dengan nilai kini aliran tunai pada tahun pertama, iaitu RM8,181.90. Okey, bagi mendapatkan nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun kedua, okey, nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun pertama tadi iaitu RM881.90, kita akan tambahkan dengan nilai kini aliran tunai pada tahun kedua iaitu RM7,437.60. Maka kita akan dapat nilai kini aliran tunai terkumpul sebanyak RM15,619.50. Begitu juga macam mana nak dapat nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun ketiga. Okey, kita campurkan di antara nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun kedua iaitu RM15,619.50. Kita tambahkan dengan nilai kini aliran tunai pada tahun ketiga RM6,761.70. Kita akan dapat RM22,381.20. Begitu jugalah kita kira seterusnya sampai tahun yang kelima. Okey, so langkah seterusnya, okey, tadi kita dah tahu IO ataupun kita punya pelaburan awal kita RM30,000. Maka kita carilah dekat nilai kini aliran tunai terkumpul, manakah nilai yang hampir sama dengan RM30,000. Okey, so kita akan lihat kat sini. Okey, nilainya adalah RM28,528.20 iaitu pada tahun yang keempat. Okey, so baki nanti, okey, kita akan ambil daripada nilai kini aliran tunai tahun selepas iaitu tahun kelima RM5,588.10. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus TBBD sama dengan tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam nilai kini aliran tunai terkumpul bahagikan dengan nilai kini aliran tunai tahun selepas. So tadi kan kita dah bulatkan tahun mana yang kita nak ambil, nilai-nilai yang mana satu, so mudah untuk kita masukkan ke dalam rumus. Itu tujuan kenapa kita highlightkan ataupun kita bulatkan figure-figure itu tadi. Okey, so tahun sebelum tadi adalah tahun 4 yang mempunyai nilai kini aliran tunai terkumpul yang hampir sama dengan pelaburan awal kita tadi. So maksudnya masukkan tahun keempat tambah RM30,000, ini adalah pelaburan awal kita, tolakkan dengan RM28,528.20 iaitu nilai yang paling hampir dengan pelaburan awal kita tadi. Kita bahagikan dengan nilai kini aliran tunai tahun selepas iaitu RM5,588.10. Okey, kita kira-kira, so kita dapatlah 4.26 tahun atau 4 tahun 3 bulan. Baiklah, kita kira untuk projek Aquamarine pula. Okey, kita lihat kat sini, okey, aliran tunai dia tidak seragam. Tapi kaedah cara untuk mendapatkan TBBD sama seperti aliran tunai seragam, di mana langkah pertama anda semua kena membina jadual yang mempunyai 5 kolom. Okey, kolom pertama tahun, kolom kedua aliran tunai, kolom ketiga PVIF, kolom keempat nilai kini aliran tunai dan kolom yang kelima iaitu kolom yang terakhir nilai kini aliran tunai terkumpul. Okey, baiklah. Untuk kolom yang pertama iaitu kolom tahun tadi, okey, salin semula tahun 1 hingga tahun 5. Begitu juga aliran tunai dalam ringgit Malaysia, okey, salin semula tahun 1 RM15,000, tahun 2 RM14,000, tahun 3 RM13,000, tahun 4 RM12,000 dan tahun kelima RM11,000. Kemudian lihat jadual nilai masa wang iaitu PVIF dengan kadar pulangan 10% N1. So kita akan dapat nilai 0.9091. Kemudian lihat pada kadar pulangan 10% N2 akan dapat 0.8264. Seterusnya, untuk mencari PVIF pada tahun ketiga, lihat pada jadual nilai masa wang PVIF 10% N sama dengan 3, kita akan dapat 0.7513.
Seterusnya, PVIF pada tahun keempat, lihat PVIF I 10%, N4 kita akan dapat 0.6830, dan yang terakhir PVIF pada tahun kelima, lihat pada kadar pulangan 10%, N5 kita akan dapat 0.6029. Kemudian bagi kolom yang keempat, untuk mencari nilai kini aliran tunai dalam RM, di mana aliran tunai tahun pertama RM15,000, kita darabkan dengan PVIF pada tahun 1 juga, so kita akan dapat RM13,636.50. Begitu juga pada tahun yang kedua, guna cara yang sama, darabkan di antara aliran tunai tahun kedua RM14,000, darabkan dengan PVIF pada tahun kedua 0.8264, maka kita akan dapat RM11,569.60. Begitulah kita buat sampai pada tahun yang kelima. Kemudian bagi mendapatkan nilai pada kolom yang terakhir, iaitu nilai kini aliran tunai terkumpul dalam ringgit Malaysia juga, di mana kita pindahkan sahajalah nilai yang kita dapat, nilai kini aliran tunai tadi, kita pindahkan ke kolom nilai kini aliran tunai terkumpul tahun pertama. Nilai dia RM13,636.50. Ini adalah kerana pada tahun sebelumnya tiada apa-apa aliran tunai masuk yang berlaku. Kemudian bagaimana nak dapatkan nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun kedua? Kita tambahkan nilai kini aliran tunai terkumpul tahun pertama itu tadi, iaitu RM13,636.50, tambahkan dengan nilai kini aliran tunai pada tahun kedua, iaitu RM11,569.60. So, kita akan dapat nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun kedua adalah RM25,206.10. Begitu juga pada tahun ketiga. Nak dapatkan nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun ketiga, kita tambahkan di antara nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun kedua, iaitu RM25,206.10, ditambahkan dengan nilai kini aliran tunai pada tahun yang ketiga RM9,766.90, maka kita akan dapat nilai kini aliran tunai terkumpul pada tahun ketiga adalah RM34,973. Teknik kaedah cara yang sama juga kita akan buat sampailah ke tahun 5. Kemudian kita lihat kat situ pelaburan asal kita tadi RM30,000. Kita lihat dekat nilai kini aliran tunai terkumpul, nilai mana yang hampir dengan RM30,000. So, kita dapati pada tahun kedua. Pada tahun kedua, nilai yang hampir dengannya, iaitu RM25,206.10. So, tahunnya kita lihat kat sini adalah tahun yang kedua. Kita kena pilih nilai yang hampir tapi kurang daripada pelaburan awal. Sebab baki yang tak cukup tadi, nilai ni tadi, kita akan ambil daripada nilai kini aliran tunai tahun selepas, iaitu RM9,766.60. Kat situ kita akan tahulah berapa bulan yang kita nak dapatkan tempoh ngam-ngam dapat RM30,000. Bagaimana untuk mendapatkan TBBD untuk projek Aquamarine? Kita masukkan nilai-nilai yang kita dapat tadi, yang kita dah highlightkan tadi atau kita bulatkan tadi ke dalam rumus. TBBD sama dengan tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam nilai kini aliran tunai terkumpul, bahagikan dengan nilai kini aliran tunai tahun selepas. So, kita masukkan 2 tahun tadi. Tambah RM30,000, ini adalah pelaburan awal. Tolakkan dengan
RM25,206.10 iaitu nilai yang paling hampir dengan pelaburan awal itu tadi. Kemudian dibahagikan dengan nilai kini aliran tunai tahun selepas iaitu RM9,766.90. Maka kita kira-kira dapatlah 2.49 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Okey, seterusnya keputusan pemilihan projek. So, kita ringkaskan tadi di sini TBBD projek Diamond kita dapat 4.26 tahun atau 4 tahun 3 bulan, manakala projek Aquamarine kita dapat 2.49 tahun ataupun 2 tahun 6 bulan. Jadi, Aura Jewel sepatutnya memilih projek Aquamarine dan menolak projek Diamond. Pertama, alasannya kenapa? Sebab TBBD projek Aquamarine kurang daripada tempoh maksimum yang dikehendaki oleh syarikat iaitu 4 tahun. Kalau kita tengok balik soalan tadi, pihak pengurusan syarikat telah menetapkan bahawa tempoh bayar balik maksimum adalah 4 tahun. So, kita bandingkanlah kedua-dua projek iaitu projek Diamond dengan projek Aquamarine ni tadi. Okey, so kita dapatilah bahawa projek Aquamarine yang tempohnya adalah kurang daripada tempoh maksima yang ditetapkan. Nampak kat sini ya. Aquamarine kita dapat 2 tahun 6 bulan. So, dia lebih rendah daripada tempoh maksimum yang dikehendaki oleh pihak syarikat 4 tahun. So, that's why lah kita terima projek Aquamarine. Baiklah. Projek Aquamarine juga sepatutnya dipilih sama ada projek itu bebas ataupun saling menyingkiri. Sebabnya hanya projek Aquamarine sahaja yang betul-betul menepati syarat yang dikehendaki oleh pihak syarikat dan juga daripada segi teknik. Sebab kalau kita lihat antara kedua-dua teknik ini, okey, kita nampak kat sini. Projek Aquamarine tempoh bayar balik dia adalah lebih rendah ataupun lebih singkat ataupun lebih pendek berbanding projek Diamond tadi. So, memang patutlah syarikat tersebut memilih projek Aquamarine. Kesimpulannya, bagi tempoh bayar balik terdiskaun, sama ada aliran tunai tersebut seragam ataupun aliran tunai tersebut tidak seragam, kita akan menggunakan step ataupun langkah-langkah yang sama untuk mendapatkan TBBD, iaitu step pertama kena bina jadual yang mempunyai 5 kolom, iaitu kolom pertama tahun, kolom kedua aliran tunai, kolom ketiga PBIF, kolom keempat nilai kini aliran tunai dan yang terakhir nilai kini aliran tunai terkumpul. Cuba kita perhatikan, kedua-duanya sama sahaja ada 5 kolom ya, iaitu tahun, aliran tunai, BVIF, nilai kini aliran tunai dan juga nilai kini aliran tunai terkumpul. So, sama juga step kedua kita cari di nilai kini aliran tunai terkumpul. Okey, figure yang mana, nilai yang mana yang hampir-hampir dengan pelaburan awal. Kemudian kita tandakanlah tahun ke berapa dan kita nak ambil bakinya daripada nilai kini aliran tunai tahun selepas tu yang mana satu. Kemudian step yang terakhir, masukkan ke dalam rumus TBBD tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam nilai kini aliran tunai terkumpul dan dibahagikan dengan nilai kini aliran tunai tahun selepas, kira-kira dan dapatlah nilai TBBD.